Assalamualaikum dan selamat pagi. Untuk topik seterusnya, kita akan belajar mengenai kereaktifan logam. Untuk minggu ini, cikgu akan fokuskan kepada subtopik 4.1 sahaja, iaitu pelbagaian mineral. Okey. Mineral ini merupakan bahan yang wujud secara semulajadi sebagai pepejal. Dan ia mempunyai struktur hablo dan komposisi kimia yang tertentu. Mineral ni ada banyak lah sekitar kita, sekeliling kita ni mineral ni. Iaitu kadang kita panggil sebagai apa? Bahan galian, kan? Hasil daripada proses pelumbungan, itu semua kita panggil sebagai mineral. Mineral ini terbahagi kepada dua jenis. Yang pertama kita panggil sebagai unsur. Yang kedua kita panggil dia sebagai sebatian lah. Masa tingkatan 1, kamu dah belajar mengenai apa itu unsur dan juga apa itu sebatian. Unsur merupakan mineral yang terdiri daripada satu jenis atom sahaja. Contoh yang paling mudah yang ada di sekitar kita adalah emas, perak dan berlian. Maksudnya, kalau kita jumpa mineral ni, kita boleh terus guna dia, bentukkan dia mengikut kita punya kegunaan kehendak kita. Contohnya macam emas, kita nak buat perhiasan kan. Bila kita gali, jumpa emas kan, biji emas, kita boleh terus bentukkan dia mengikut kehendak kita lah, perhiasan. Manakala sebatian pula, kalau kita nak gunakan, kita tak boleh terus guna. Sebab sebatian ni merupakan mineral yang terdiri daripada lebih daripada satu jenis atom. Sebagai contoh, contoh yang pertama tu adalah boksit. Boksit ni merupakan biji aluminium. Sebagaimana yang kamu tahu, aluminium tu adalah sejenis logam yang kita gunakan dalam penghasilan tin minuman dan juga tin makanan kan. Kalau kita gali biji aluminium ataupun boksit ni, bila kita dapat, kita tak boleh terus guna. Sebab dalam dia ada bukan sahaja aluminium, dia juga mengandungi oksigen. Tapi yang kita nak adalah aluminium. Jadi, untuk itu dia perlu menjalani proses pengekstrakan logam lah. Kita ekstrak keluar dia punya aluminium, oksigen kita buang lah. Itu maksudnya sebatian. Contoh sebatian lain adalah hematite. Hematite ni merupakan biji besi. Galena ni merupakan biji plumbum dan cassiterite ni merupakan biji timah. Steno. Okey. Di dalam gambar ni terdapat beberapa jenis mineral. Untuk pengkelasan mineral, ada unsur dan juga sebatian kan. Yang unsur di sini satu-satunya adalah gold. Gold ni dalam bahasa Melayu kita panggil emas, ataupun dalam nama kimianya kita panggil sebagai aurum. Ini adalah unsur. Yang sekitar dia semuanya adalah sebatian. Contoh yang pertama tu adalah fluoride. Ini fluoride. Fluoride ni merupakan kalsium fluorida. Dalam dia ada atom kalsium dan juga ada atom fluorin. Yang seterusnya, yang di sebelahnya tu adalah quartz, ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil quarza. Quarza ni merupakan silikon dioksida. Dia terdiri daripada silikon dan juga oksigen. Yang sebelah bawah tu pula, bawah fluoride tu adalah calcite. Calcite ni nama lain dia adalah batu kapur ataupun kalsium karbonat. Dan akhir sekali adalah galena. Galena ni merupakan biji plumbum. Dia terdiri daripada plumbum dan juga sulfur. Okey, seterusnya kita tengok nama biasa beberapa jenis mineral yang kita boleh temui di sekitar kita. Kita pergi yang pertama tu adalah hematite. Hematite ni nama sistematik bukan saintifik Nama sistematik. Nama sistematik ni kalau dalam kimia kita panggil sebagai nama IUPAC. Nama standard yang digunakan di seluruh dunia. Kalau kita guna nama biasa, tak semua negara faham. Tapi kalau kita guna nama yang kedua ni, nama sistematik ni, satu dunia pun faham apa itu benda tu lah.
So yang pertama adalah hematite. Hematite ni nama lain dia tadi kita panggil sebagai biji besi. So nama sistematik dia adalah ferrum oxida. So ferrum oxida ni merupakan sejenis sebatian. So dalam dia mengandungi ferrum dan juga oksigen. Okay, kalau kamu nampak ferrum oxida mengandungi ferrum dan oksigen. Okay. Kenapa ada perubahan nama? Dia macam manusia lah, macam kita orang perempuan kalau kita kahwin. Sebelum kita kahwin nama kita Cik. Macam nama cikgu lah, Cik Nur Nadia kan. Tapi bila dah kahwin dia akan jadi Puan Nur Nadia. Begitu juga dengan unsur ni lah. Unsur ni kalau kahwin dia nama dia tukar lah. Macam oksigen dia akan jadi oksida. Okay. Okay, seterusnya adalah cassiterite. Cassiterite ni merupakan biji timah. So dia nama sistematik dia adalah stannum oxida. So dia mengandungi stannum dan juga atom oksigen. Okay, yang ketiga adalah quartza. Tadi cikgu dah tunjukkan quartz nama dia. So dia nama sistematik dia adalah silikon dioksida. So dia mengandungi silikon dan juga oksigen. Okay. Yang keempat adalah boksit ataupun nama lain ni tadi biji timah. Biji aluminium. So nama saintifik dia adalah aluminium oksida. So dia mengandungi gabungan unsur aluminium dan juga oksigen. Yang kelima adalah galena. Galena ni nama lain dia adalah biji plumbum lah. Ataupun nama sistematik dia plumbum sulfida. So dia mengandungi plumbum dan juga sulfur. Tengok nama dia masa bujang sulfur. Nama dia masa kahwin sulfida. Okay. Yang seterusnya adalah pyrite. So pyrite ni ferrum sulfida ni mengandungi atom ferrum dan juga atom sulfur. Dan air sekali adalah calcite ataupun nama lain dia batu kapur. So dia mengandungi kalsium. Nama sistematik ni adalah kalsium karbonat. So dia mengandungi kalsium, karbon dan juga oksigen. Yang ni ada lebih banyak sebab kalau kamu perasan hujungnya at karbonat. Macam atas tadi oksida, sulfida kan. So oksida tu oksigen, sulfida tu sulfur. So karbonat ni dia ada dua. Dia ada karbon dan juga oksigen. Kalau dia karbon saja nama dia adalah karbida. Okay. So ini merupakan beberapa lagi contoh mineral yang terdapat dekat persekitaran kita. Okay. So yang kita dah belajar tadi adalah kalau kita tengok baris yang pertama tu kita ada bauxite. Kita panggil bauxite lah. Melayu panggil bauxite. Okey, baris kedua tu yang glamour adalah yang nombor 3 tu. Native copper. Copper ni merupakan cuprum. Cuprum ni merupakan jenis logam. Ini unsur unsur logam, ya unsur cuprum yang digunakan dalam pembuatan wayar elektrik. Dan seterusnya pada baris yang sama tadi adalah galena lah, plumbum sulfida. Untuk baris yang ketiga kita ada yang glamour ni adalah inilah hematite lah yang ujung tadi. Okey. Dan yang bawah tu yang glamour tadi apa? Pyrite, ferrum sulfida. Itulah yang glamour. Kita kaji yang glamour je lah. Okay, seterusnya adalah contoh mineral semula jadi dan kegunaannya dalam kehidupan seharian. So sebagaimana cikgu beritahu tadi, mineral ni ada banyak di sekitar kita dan kita gunakan setiap hari tanpa kita sedar. Okay, contoh yang pertama adalah kaputoho. Kaputoho ataupun nama sistematik dia adalah kalsium oksida. So kaputoho ni merupakan sejenis bahan yang digunakan dalam pertanian lah. Digunakan untuk menetralkan tanah yang berasid. Sebab bila tanah berasid dia akan jadi kurang subur. So dia bersifat base jadi dia boleh neutralkan asid lah. Okay. Ini selalu orang tabur-tabur dekat atas tanah sebelum dia menanam benih. Okay, seterusnya adalah pasir. Pasir ni merupakan mineral semula jadi dia adalah silikon dioksida. Sifat fiziknya adalah mempunyai takat lebur yang tinggi. So bila kita leburkan, dia akan lebur dan kita boleh bentukkan dia. So dia sesuai digunakan untuk membuat kaca. Macam buat botol, buat cawan, buat pinggan. Yang ketiga adalah batu kapur. Batu kapur tadi kita dah belajar kan, nama dia adalah kalsium karbonat.
So, sifat dia adalah dia tidak larut dalam air, jadi dia sangat sesuai digunakan untuk membuat binaan lah. Contohnya macam Taj Mahal, lantai Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa, sebab batu kapur ni merupakan bahan utama dalam pembuatan batu marmar. Okay. So, bila dia kena hujan dia tak cair, dia tak lebur, jadi kita boleh bangunan tu elok je lah ada kat situ, sebab tu dia sesuai untuk buat binaan. Lain daripada dia punya sifat yang cantik dan berkilau. Seterusnya adalah berlian. So, berlian ni merupakan karbon, yes, arang, karbon, berlian, arang, tu benda yang sama. So, sifat fizik dia sangat keras. Kalau arang dia tak keras kan dia rapuh. Berlian ni keras. Sebab berlian ni adalah berasal daripada arang yang telah mengalami tekanan dan suhu yang sangat tinggi di bawah tanah. So, bentuk dia dah berubah jadi berlian. Berlian ni merupakan mineral yang paling keras di dunia. So, dia digunakan sebagai mata alat pemotong. Macam pemotong berlian, pemotong kaca, pemotong besi. Kebanyakannya dia punya mata pemotong hujung tu dibina daripada berlian. Seterusnya adalah garam dapur. Garam yang kita guna untuk masak tu, nama dia adalah natrium klorida. Sifatnya larut dalam air dan digunakan sebagai bahan tambah dalam makanan. Makanan kita kalau tak bergaram, alamatnya tawar lah kan. Dan akhir sekali adalah tanah liat. So, tanah liat ni terdiri daripada aluminium silikat. So, aluminium silikat ni terdiri daripada atom aluminium, silikon dan juga oksigen lah, sebab itu ujung namanya at. Okay, so dia mempunyai sifat fizik yang takat lembunya yang tinggi. Dia digunakan dalam membuat tembikar. Tembikar ni guna untuk apa? Pasuh bunga, untuk periuk tanah. Okay. So, itu sahaja untuk minggu ini. Jadi, selepas kamu tonton video ni, kamu boleh jawab soalan menggunakan link yang cikgu berikan di Google Form. Okay. So, sampai bertemu lagi minggu depan. Bye.